tidur. Karena waktu-waktu begini agak sukar untuk kita menerima idea-idea. Bagan serai tidak tidur, bagan serai. Ada beberapa pendekatan untuk pengguna seperti orang ramai untuk mendapat maklumat supaya mereka diberi hak untuk mengetahui ya, daging yang mereka makan ini. Antaranya ialah kita boleh melabelkan daging-daging ini kepada beberapa bahagian. Pertamanya daging organik, yang pada istilahnya tiada modifikasi genetik kepada daging itu. Bahannya daripada sumber yang tidak ada bahan kimia dan sudah tentu tidak ada antibiotik. Jadi orang ramai boleh memilih daging yang begini untuk mereka ambil, dan ini yang dikatakan sebagai yang sehat ya, halal dan sehat. Yang kedua adalah daging yang dikatakan ragut bebas, yaitu peliharaan daripada lembu. Contohnya tiada ada di sana satu legal standard terhadap lembu itu, dan dia bebas makan di mana-mana padang ragut. Yang ketiganya adalah daging lembu rumput yang hanya memakan rumput semata-mata, dan ia boleh dilabelkan. Dan akhirnya ialah daging yang tiada hormon ya, yang tiada hormon dari sudut makanan haiwannya. Semua ini saya kira pihak kementerian perlu ambil sebagai melonjakkan lagi kualiti pemakanan di dalam negara kita, supaya kita dapat memberi ruang kepada consumer untuk memilih, dan mereka berasa tenang dengan pilihan mereka itu. Sudah tentu kerja ini besar, tapi saya kira itu sebahagian daripada cabaran Kementerian Pertanian dan Asas Tani ini. Untuk pengetahuan Tan Sri yang dipetua, untuk pengetahuan sidang semua, apakah bahan-bahan yang diberi makan kepada haiwan ini? Itu kita perlu tahu. Walaupun saya tengok kita ada beberapa kekurangan kerana hanya menyebut tentang antibiotik, hormon, kimia dan lain. Walhal bahan-bahan makanan yang digunakan untuk haiwan-haiwan ini terdiri daripada apa yang dinamakan sebagai protein haiwan. Protein haiwan ini adalah daging dan tulang dan darah ya, serta sisa-sisa makanan untuk diberi makan kepada haiwan-haiwan ini. Saya mau tahu di Malaysia, bagi pihak kementerian, apakah sudah ada satu piawaian terhadap bahan-bahan ini? Apakah boleh diizinkan bahan-bahan ini kepada haiwan-haiwan ini? Yang kedua ialah bahan buangan haiwan ya, bahan-bahan buangan haiwan daripada bahan buangan ruminan yang dikeringkan seperti najis khinzir dan lain-lain, dan bahan-bahan buangan yang diberi makan kepada haiwan ternakan. Di Amerika, Food and Drug Agency telah mengharamkan bentuk makanan yang berbentuk buangan haiwan ini. Saya mau tahu apakah kementerian telah ada satu standard yang sama atau bagaimana. Yang ketiga, tumbuhan dan lemak haiwan. Tumbuhan dan lemak haiwan ini dikatakan mempunyai risiko ya, dijangkiti apabila kita makan haiwan yang diberi daripada sumber tumbuhan dan lemak haiwan. Yang keempatnya ialah antibiotik, dan saya kira sudah jelas disebut di sini, dan antaranya disebut masalah yang timbul daripada antibiotik ini, dan juga zat-zat besi yang diberi kepada makanan. Kenapa saya menimbulkan bahan-bahan ini, Tan Sri yang betul, supaya kita sedia-sedia maklum bahawa para penternak kita, mereka yang di dalam industri pemakanan haiwan ini juga kadang-kali ya, mereka melampaui batas. So tentu kalau ditanya kepada pengusaha-pengusaha, mereka akan memilih the most cheapest cost ya, yang paling dengan izin, yang paling murah kosnya untuk mendapat untung yang lebih besar, tanpa mengambil kira kesan yang diberi kepada publik, khususnya dalam soal pemakanan yang telah dijelaskan pada awal tadi. Antara kesannya di dalam bagi publik yang potensi menimbulkan bahaya daripada pemakanan haiwan yang tidak terkawal ini ialah, antaranya ialah kesan bakteria, kesan antibiotik, mad cow disease, arsenik, malah kanser sekalipun. Bagi saya ini adalah satu isu besar, dan kerajaan harus mengambil kira bahawa pemakanan merupakan asas tertegaknya satu negara bangsa,
yang sehat dari sudut mental, spiritual dan juga dari sudut fizikal. Saya minta pun jelasan sikit boleh? Ya, tapi saya tak masa saya. Sabar, silakan. Boleh Datuk Speaker, Tuan Speaker. Saya berminat dengan isu Parit Buntar tadi berkaitan dengan soal kebersihan dan sebagainya. Saya dipahamkan kerajaan negeri Selangor ada mengusahakan projek modern pig farming yang sophisticated, yang bersih, yang canggih, yang bahan makanannya terkawal dan bahan sisanya juga boleh digunakan untuk kegunaan yang lain. Jadi saya nak minta pandangan Parit Buntar, adakah Parit Buntar bersetuju dengan projek modern pig farming yang sebenarnya asasnya daripada kerajaan BN Selangor dulu, tapi apabila diluluskan dan akhirnya dilaksanakan di kerajaan Pakatan Rakyat, jadi isu pula. Jadi nak minta pandangan daripada Parit Buntar lah tentang projek modern pig farming yang diusahakan oleh kerajaan negeri Selangor ni. Apa komen? Okey, terima kasih. Modern pig farming ini hakikat ataupun isu yang kita nak bincang tu bukan pig ataupun chicken ataupun cow ataupun cattle. Yang kita ambil prihatin ialah soal kesihatan. Kalaupun pig farming itu, kita tidak boleh sekat orang yang bukan Islam untuk makan daging khinzir, walaupun orang Islam diharam tuan khinzir. Tapi yang lebih penting, kalaupun mereka boleh makan, tapi perlu menjaga keadaan persekitaran. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau pig farming itu boleh dibuat bagi menjamin keselamatan, kebersihan yang selalu kita dikaitkan pig farming ini membuatkan bau yang busuk, sungai itu contaminated dan sebagainya. Kalau itu boleh dilaksanakan, saya kira itu tidak ada masalah dan boleh menjadi contoh kepada negeri-negeri lain untuk mengikut pig farming ini. Dan kerana ini soal orang yang bukan Islam, kita tidak ada halangan untuk mereka memakan selagi ia tidak ada halangan dalam agama mereka. Itu saja komen selari daripada apa yang ditimbulkan oleh Kuala Kedah. Saya nak masuk kepada masalah di Malaysia. Macam mana kalau ni celah ni nak tanya sungguh kan nak perkenal kan? nak tanya sungguh. Kalau perkenal saya tak mau jawab. Kalau nak tanya bagaimana kalau rancangan tersebut dilaksanakan di Parit Buntar? Adakah wakil Parit Buntar bersetuju? Terima kasih. Saya nak kenal tu, bukan nak tanya. Dia kerja macam ni. Apa projek saja kita buat, kita kena tengok tempat itu sesuai atau tidak, memberi kesan kepada orang awam atau tidak. Kalau tempat itu remote, dia jauh daripada orang dan dia tidak memberi kesan, saya kira this is the issue, bukan soal Parit Buntar. Kalau di Ulu Terengganu kalau Ulu Terengganu tak ramai orang kan, contohnya dia ada tempat remote, buat kat sana lagi bagus. Pasal apa? Parit Buntar dia dah sesak lah. Terima kasih. Minat nampak. Di Singapura tak ada projek khinzir ni. Tetapi mereka mengimport. Jadi sehinggalah disebut kerana mereka menjaga kebersihan alam sekitar dan sebagainya. Apa komen? Kerana di Singapura import daging khinzir tapi tak ada ladang ternak dan ladang sembelih khinzir. Saya tidak tahu. Singapura mungkin atas faktor tanah, tempat yang kecil, mungkin itu faktor dia lah, saya rasa. Yang tu kita kena tanya kat Singapura dia buat lagu mana lah. Saya terus masuk kepada persoalan. Terima kasih Kuala Kedah, terima kasih Ulu Terengganu yang berminat dengan soalan ni. Masalah di Malaysia, Jasad. ya, rasa lagi. Saya tertarik dengan pandangan Yang Berhormat Parit Buntar tadi mengatakan bahawa apabila kita melihat kepada isu pentenakan khinzir ini, yang penting ialah kita melihat kepada isu kesihatan, bukannya kerana khinzir itu. Tetapi saya mendapati bahawa di beberapa kerajaan negeri, khasnya di negeri-negeri yang ditadbir ataupun dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional, ini seolah-olah menjadi satu isu. Di Negeri Sembilan baru-baru ini, Negeri Sembilan kita dulu merupakan isu pentenakan khinzir ini merupakan satu isu yang besar di Bukit Berlandur. Tetapi pada tahun 98 apabila Nipah virus melanda, maka ia telah menjadi satu isu besar dan kebanyakan ladang-ladang ternakan khinzir ini telah ditutup. Tetapi hanya 31 sahaja di Air Kuning ditampil. Tetapi baru-baru ini kerajaan negeri di bawah UMNO Barisan Nasional ingin menutup pula ladang ini. Ia seolah-olah jadikan
isu penternakan khinzir ini dilihat dari satu perspektif yang begitu sempit sekali berbanding dengan kerajaan di bawah Pakatan Rakyat. Kita walaupun PAS memerintah Kelantan selama 19 tahun tidak pernah menjadi isu, tetapi di kerajaan-kerajaan negeri yang ditapis oleh UMNO Barisan Nasional ini dijadikan isu. Saya minta pandangan Yang Berhormat. Yalah, itu saya kata tadi, dalam isu ni kita tengok bukan pasal khinzir tu. Khinzir ni pun ciptaan Allah juga. Cuma bagi orang Islam dia haram dia makan. Dan dari sudut kebersihan kita kena tengok pula kesan dia